Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Cikgu Najwin. Okey, saya Tuan Muazzin bin Tuan Zahrin, PSMT Pendidikan Khas Ambilan Jun 2016. Saya akan membentangkan isu cabaran dan hala tuju pendidikan khas. Okey, isu pendidikan khas. Yang pertama, aspek pembangunan fizikal sesebuah sekolah yang tidak mengikut keperluan murid pendidikan khas juga dilihat sebagai isu oleh guru. Ini bermakna persekitaran pendidikan khas yang bermaksud daripada segi prasarana yang disediakan oleh pihak sekolah, terutamanya bagi murid yang mempunyai masalah fizikal atau sebagainya untuk ke tandas. Tandas OKU perlu disediakan bagi memudahkan mereka ke tandas. Selain itu, tangga yang boleh menggerakkan murid daripada bawah ke atas dan turun, seperti tangga yang boleh digunakan untuk murid naik menggunakan kerusi roda. Seterusnya, isu seterusnya, kekurangan sokongan pihak pentadbiran boleh dilihat dari segi layanan pihak pentadbir terhadap guru dan murid pendidikan khas sebagai golongan kelas kedua. Kurangnya peruntukan kewangan serta sikap kurang senang pihak pentadbir apabila murid pendidikan khas mengikuti peperiksaan awam di mana ia akan menjatuhkan graf peperiksaan awam sekolah. Okey, kurangnya pihak pentadbiran ini bergantung kepada sekolah. Ada sekolah yang mengutamakan pendidikan khas. Okey, isu yang ketiga, masalah lain yang timbul ekoran daripada isu ruang tahap ialah gangguan pembelajaran dari kelas atau kumpulan lain dalam bilik darjah yang sama. Tumpuan guru tidak hanya kepada murid yang sepatutnya guru ajar pada waktu itu, malah guru terpaksa memberi perhatian juga kepada kelas atau kumpulan murid lain dalam bilik darjah tersebut sekiranya guru yang sepatutnya lewat atau tidak masuk mengajar. Ini bermakna keadaan kelas yang tidak mencukupi. Seperti kita lihat hanya menggunakan penghadang-hadang bagi membahagi satu kelas kepada dua kumpulan kelas. Okey, isu yang seterusnya, kesedaran guru dalam membentuk kemahiran, kecekapan dan latihan dalam menangani murid berkeperluan khas ini juga sering menjadi isu setengah ibu bapa, terutamanya golongan pelajaran tinggi. Isu ini seperti sejak dahulu lagi yang dipertikaikan oleh ibu bapa mengenai kemahiran dan kecekapan guru itu sendiri. Okey, seterusnya cabaran. Cabaran pendidikan khas individu dan keluarga. Dari aspek pelibatan ibu bapa didapati di Malaysia tahap kesedaran ibu bapa mengenai masa depan anak-anak yang berkeperluan khas masih berada dalam keadaan minimal. Hal ini dapat dilihat dengan jelas di kalangan ibu bapa yang mempunyai anak istimewa yang tinggal di luar bandar. Hal ini kerana terdapat sesetengah ibu bapa yang beranggapan anak yang istimewa ini tidak layak dan tidak berkepayaan untuk mendapat pendidikan yang seimbang dan sempurna. Disebabkan anggapan semedemikian, maka wujudlah keciciran murid-murid berkeperluan khas dari alam persekolahan. Perkara ini terus menyebabkan kanak-kanak istimewa ini tidak mempunyai kemahiran hidup yang baik dan akhirnya memberi beban kembali kepada keluarga masing-masing. Okey, hal ini bermaksud ibu bapa yang tidak bertanggungjawab tentang pendidikan anak-anak mereka bagi masa akan datang. Selain itu, terdapat juga ibu bapa yang masih kurang sedar
mengenai betapa pentingnya memberi pendidikan ataupun kemahiran mengurus diri kepada anak-anak yang istimewa. Faktor utama yang menyebabkan perkara ini berlaku disebabkan kurangnya keyakinan dan akan kebolehan anak-anak istimewa mereka ini. Sebagai contoh, pengajaran amali, kemahiran memasak dan menjahit mungkin boleh menyebabkan timbulnya perasaan risau ibu bapa terhadap anak-anak mereka berada di dapur. Hal ini mungkin disebabkan memikirkan keadaan yang mungkin boleh mengundang bahaya semasa di dapur dan semasa menggunakan jarum untuk menjahit. Disebabkan sikap yang terlalu obses akan perkara negatif ini menyebabkan mengapa kanak-kanak berkeperluan khas di Malaysia agak ketinggalan. Pada pendapat saya, kemahiran-kemahiran ini sebenarnya dapat memberikan pekerjaan kepada anak-anak berkeperluan khas, terutamanya dalam kemahiran menjahit. Mungkin suatu hari nanti mereka boleh menggunakan kemahiran ini sebagai kerjaya mereka untuk mencari wang dan membantu keluarga atau membantu dirinya sendiri sekiranya tiada pergantungan ibu bapa. Okey, bagi cabaran guru, selain itu juga terdapat juga ibu bapa yang masih kurang sedar mengenai betapa pentingnya memberi pendidikan ataupun kemahiran mengurus diri kepada anak-anak yang istimewa. Faktor utama yang menyebabkan perkara ini berlaku disebabkan kurangnya keyakinan akan kebolehan anak-anak istimewa ini. Sebagai contoh, pengajaran amali, kemahiran memasak dan menjahit. Okey. Seterusnya, sosial dan persekitaran. Sosial dan persekitaran merupakan salah satu aspek penting dalam pengurusan pendidikan khas. Sikap dan keprihatinan masyarakat terhadap kepentingan murid-murid pendidikan khas merupakan satu lonjakan ilmu yang perlu diterokai bersama. Masyarakat mempunyai pelbagai perbezaan gaya hidup dan kepercayaan. Cabaran yang sangat besar bagi pengurusan pendidikan khas adalah dalam memberi kesedaran dan membetulkan tanggapan mengenai pendidikan untuk kanak-kanak kelainan upaya. Bukan semua daripada mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi keperluan perlanjaan sara hidup anak-anak mereka. Malah kebanyakan kanak-kanak kelainan upaya ini datang dari keluarga yang mempunyai kemahiran yang tinggi untuk memberi kemudahan-kemudahan yang sesuai dengan keperluan. Okey, kita pergi kepada hala tuju pendidikan khas. Pertama, pengurusan dan kepimpinan pendidikan khas. Pentadbiran pendidikan khas perlu menyusun atur bidang tugas dengan bijak supaya tidak berlaku pertindihan tugas yang boleh menjejaskan kualiti guru dan keseluruhan organisasi. Pembahagian tugas yang adil dan sentiasa memantau pengurusan kerja serta memberikan khidmat bantu membolehkan seseorang guru itu menjalani tugas di atas landas yang betul. Pentadbiran pendidikan khas perlu mempunyai acuan yang terdiri dari gaya kepimpinan yang berkesan. Pentadbiran pendidikan khas perlu melihat secara menyeluruh dari aspek pengurusan kurikulum, hal ehwal murid, pengurusan kewangan dan pentadbiran. Tugas-tugas tersebut harus difahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Okay. Seterusnya, guru pendidikan seharusnya berani membuat anjakan minda dan sentiasa membuat pelbagai inovasi dalam pengajaran sebagai tuntutan atas satu usaha yang bersungguh-sungguh. Kepakaran yang dimiliki menjadi amalan dalam pengajaran dan pembelajaran
yang membawa kepada kecemerlangan dalam pendidikan khas. Perkongsian ilmu dapat meningkatkan prestasi kerja dan membaiki kelemahan diri. Muhammad Taib Haji Rara 2005. Dalam buku Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 2010 mengatakan seorang guru itu perlu pakar dalam ilmu pengetahuan dan berkualiti untuk meningkatkan profesion perguruan. Seterusnya, guru pendidikan khas perlu mempunyai pengurusan emosi dan spiritual yang tinggi supaya dapat mengekalkan kualiti dalam perkhidmatan. Keterampilan diri hendak seiring dengan kepercayaan diri sendiri dan berteras iman yang kuat agar tidak kecudang dengan tewas dengan tanggapan negatif pihak lain. Hala 7 guru dalam merealisasikan misi Kementerian Pendidikan khasnya meningkatkan kualiti sekolah ialah guru haruslah sentiasa berusaha meningkatkan taraf profesional melalui latihan dalam perkhidmatan, pelaksanaan penyediaan tindakan secara kolaborasi, membuat refleksi kendiri, memupuk budaya ilmu, menambah ilmu dan kemahiran melalui pembelajaran dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Okey, guru perlu menambah ilmu dan kemahiran melalui pembelajaran sini perlu dikuasai oleh guru terutamanya musim virus sekarang COVID-19. Sangat menggunakan pembelajaran supaya memudahkan proses PMP pengajaran dan pembelajaran yang diterima oleh murid dan guru. Oleh itu, ibu bapa juga perlu berpengetahuan dan berkemahiran dalam menguruskan kemahiran pembelajaran memudahkan anak-anak atau murid-murid berkeperluan khas ini bagi memudahkan mereka untuk mengaplikasikan pembelajaran. Okey, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya tentang isu cabaran dan hala 7 pendidikan khas. Sekian, terima kasih.